program imunisasi COVID-19 ke remaja ini pula. Okey, insyaAllah kita harapkan usaha ini dapat dijayakan sebaik mungkin oleh semua orang. Selepas ini Hayatul Solihin Rajak bin Haywah kita akan bersama dengarkan. Ikuti selepas ini dekat radio, tonton dekat Facebook dan YouTube kami. Ini dia senyum-senyum selalu walaupun ada jam sikit jalannya malam ni. Ini dia Masud Kurtis Tabassum. وبتحزن وتتأثر لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر اسمع كلام وتفاءل بشر ولا تنفر ويوحد الله في قلبك قادر في عسرك ينسر صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه وصلي وادعي من قلبك هيبعد الهم عنك طول ما انت مؤمن بربك هيكون عندك حسن ظنك وقول يا رب انا عبدك يا الله راضي بقضائك وعدلك يا الله اعملها بس وتوكل وخلي على الله املك وصلي صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه جبت اليأس منين قل لي إيمانك فين كله بأمر الله والعسر بين يسرين جبت اليأس منين قل لي إيمانك فين كله بأمر الله والعسر بين يسرين صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه. Tak kiralah di mana anda tinggal, rumah sendiri atau rumah sewa, kecil atau besar, tetap tempat kediaman kita. Jangan beralasan dalam menjaga kebersihan persekitaran rumah dan manfaatkanlah masa duduk di rumah untuk aktiviti mengindahkan rumah anda. Berikut adalah beberapa cara mudah mengekalkan kebersihan persekitaran rumah. Amalkan rutin berkala sendiri seperti menyedia barang-barang untuk dibuang, dikita semula atau disimpan dari masa ke masa. Buang sampah ke dalam tong sampah setiap hari, membasuh tandas dan ruang dapur serta
menyapu lantai di dalam dan halaman rumah. Amalkan secara konsisten dan dapatkan kerjasama daripada semua ahli keluarga. Pasti ia tidak membebankan. Kedua, cubalah menggunakan kreativiti seperti menghias kebun kecil di luar rumah atau meletakkan pokok yang sesuai di dalam rumah. Ia menampilkan kelainan dan suasana menenangkan. Keadaan persekitaran rumah adalah lambang kepribadian dan kerohanian penghuninya. Radio IKIM mengajak anda menjaga kebersihan kediaman dan persekitaran komuniti untuk keselesaan tubuh yang sihat dan minda yang ceria. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari kekufuran dan kekafiran. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Tiada Tuhan selain Engkau. Kota Baru 89.8. Anda kini sedang mendengarkan Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz, Haji Osman. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda inspirasi, informasi yang relevan dalam kehidupan hari ini dan sentiasa memberi panduan Islami dengan cara yang terkini. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Terus bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya anda teman-teman. Kan saya Faiz Haji Osman. Hari ini pertemuan kita untuk edisi Khamis 9 malam. Kita bawakan rancangan Hayatus Solihin untuk kita bicara bersama-sama, kenali tokoh-tokoh tabi'in kita pada malam ini. Tak lain tak bukan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani. Dah pun bersama dengan kita di talian waktu ini untuk kita bawakan perbincangan kita, kupasan ilmu kita pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita Ustaz hari ini? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, insyaAllah. Malam ni kita nak sambung lagi pengajian kita. Kenali seorang lagi tokoh, Rojak bin Haywah. InsyaAllah kita akan kenali beliau, ketokohan beliau, keilmuan beliau dan persumbangan beliau berikan dalam dunia Islam. Ketokohan beliau insyaAllah kita bawakan bersama. Anda seperti biasa boleh tonton dekat Facebook dan juga YouTube kami. Dan anda boleh ikuti serta kongsikan catatan anda dekat situ serta dengarkan dekat radio IKIM waktu ini sambil anda memandu mungkin. Silakan perhatian kita untuk bersama dalam Hayatus Solihin. Ustaz, kita nak terus pengajian kita malam ni Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Terima kasih pada DJ kita Haji Faiz Haji Osman, Allah wa mata'allah bi sihatin wa afiyah. Para asatidatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Pada malam ini kita dapat sama-sama sekali lagi ke udara untuk sama-sama kita bicarakan tentang hayatus salihin, kehidupan orang-orang soleh dalam kalangan para tabi'in, murid-murid kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan kisah kita pada kali ini ialah berkenaan dengan Rojak bin Haywah. Rojak bin Haywah pernah kata Maslamah bin Abdul Malik, di Kindah terdapat 3 orang yang kerana mereka Allah akan turunkan hujan, dan kerana mereka juga Allah akan berikan mereka kemenangan mengalahkan musuh. Masya Allah. Maksudnya ini merupakan awliya illahi salihin, orang-orang yang mana Allah Subhanahu wa taala bukakan futuhat kepada mereka
dapat melihat bagaimana bantuan dan nusrah Allah datang melalui doa-doa dan kesolehan orang-orang. Maka kita nak belajar ni berkenaan dengan tokoh yang sangat utama yang telah memainkan peranan penting dalam sejarah umat Islam sehingga terlantiknya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, masya-Allah. Jadi inilah orang yang memainkan peranan besar dalam pelantikan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat kita katakan yang sangat adil, yang keadilannya juga masya-Allah dirasai oleh seluruh ummah. Sampailah ke saat ini masya-Allah ketokohan, kepimpinan dan juga kita katakan kebaikannya itu disebut-sebut penuh dengan keberkatan dan juga penuh dengan kenangan yang sangat-sangat didambakan oleh semua orang Islam. Pada zaman tabi'in terdapat 3 orang yang tiada tolak tandingnya dengan orang-orang yang sezaman dengan mereka. Malah tiada yang lain seperti mereka. Mereka ini seakan-akan telah membuat janji. Mereka mengajak manusia supaya berpegang dengan kebenaran dan juga kesabaran. Bersumpah setia untuk melaksanakan kebaikan. Bahkan mereka juga mewakafkan diri mereka di jalan takwa dan juga jalan ilmu. Mereka menyerahkan diri mereka untuk berkhidmat untuk Allah dan Rasulnya, serta untuk seluruh orang-orang yang beriman. Mereka yang dimaksudkan itu ialah Muhammad bin Sirin di Iraq. Kita dah pun cerita tentang tokoh Muhammad bin Sirin. Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar di Hijaz. Manakala Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar juga tokoh yang telah kita ceritakan sebelum ni. Bagaimana ketokohannya yang sangat hebat. Dan yang ketiganya ialah Raja bin Haywah di Syam. Dia ni terkenal di Syam, iaitu di Syria, Jordan, Lebanon, itu semua Palestin termasuk dalam Syam pada suatu masa dahulu. Maka marilah sama-sama kita menelusuri kisah bagaimana ketokohan dan juga kesolehan Raja bin Haywah yang masya-Allah sehingga beliau orang yang sangat memainkan peranan penting dalam membentuk kita katakan kerajaan yang stabil, dan begitulah juga membimbing para khalifah dan para pemerintah. Jadi apa yang bakal kita ceritakan ini merupakan satu daripada gambaran bagaimana yang telah dikatakan rosaknya umat manusia itu dengan rosaknya raja-raja, dan rosaknya raja-raja itu dengan rosaknya para alim ulama. Dengan rosaknya para alim ulama. Maka dengan sebab itulah sangat-sangat penting di dalam kestabilan satu kerajaan itu meletakkan kita katakan keyakinan, kepercayaan dan juga ta'zim kepada para alim ulama. Yang mana para ulama ini adalah ulama yang rasikhin, orang-orang yang sungguh ikhlas di dalam menyampaikan nasihat kepada ummah, yang tidak ada kita katakan tidak ada kepentingan diri sendiri. Apa yang mereka sampaikan, teguran yang mereka lakukan semata-mata adalah untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nak ambil contoh teladan bagaimana kehidupan Raja bin Haywah ini sebagai seorang tokoh ulama yang berjaya membimbing para khalifah. Raja bin Haywah dilahirkan di Bisan, Palestin ketika akhir zaman pemerintahan Osman bin Affan, atau pada masa yang hampir dengan zaman Osman. Beliau berbangsa Arab daripada keturunan Kindah. Ini bermakna raja adalah seorang warga Palestin berbangsa Arab dan berketurunan Kindah. Semenjak kecil lagi, anak muda daripada Bani Kindah ini membesar dalam suasana yang penuh ketaatan kepada Allah. Daripada kecil lagi, dah dididik dengan suasana ketaatan kepada Allah. Oleh kerana itu, Allah menyayangi dan
menyayanginya dan menjadikan seluruh manusia juga menyayangi. Ya, jadi ini juga satu pesanan pada kita. Kalau kita nak Allah sayang kita dan nak manusia sayang, ya, hendaklah pupuk diri kita ni dengan sifat-sifat kesalehan. Begitulah juga kalau nak manusia lain sayang pada anak-anak kita, sayang pada keluarga kita, binalah kesalehan itu di dalam keluarga. Dalam satu hadis Nabi kita katakan, bila Allah cintakan kepada seseorang, Allah bagi tahu Jibril, sesungguhnya aku cinta pada fulan bin fulan. Maka hendaklah engkau wahai Jibril mencintainya, masya-Allah. Dan apabila Jibril mencintainya, Jibril pula akan melaungkan kepada seluruh isi langit bahawa Allah cintakan fulan bin fulan. Hendaklah kalian semua penduduk langit cintakan dia. Ya, ribuan malaikat Allah yang menjaga seluruh cakrawala dan peredaran ni. Semuanya mencintai dia apabila Allah cinta. Maka macam mana nak dapat kecintaan Allah ni? Yang pertama, tunaikan seluruh kewajipan dalam kehidupan beragama, dan yang kedua, hampirkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang disunatkan. Semua tuntutan sunan dalam kehidupan kita ni kita buat. Dengan penuh tekun, insya-Allah akan menjadi hamba yang dicintai Allah. Maka bila seluruh isi langit dah mencintai dia, summa yunzilul qabul, maka diturunkan penerimaan di atas muka bumi. Maksudnya apa? Seluruh hamba-hamba Allah juga mencintainya. Hamba-hamba Allah di muka bumi ini cintainya. Itu yang kita baca kisah-kisah aulia illahi salihin, dilepaskan anjing yang sangat garang pun untuk gigit, dia tiba-tiba tak gigit. Sebab apa? Seluruh hamba-hamba Allah menerima dia sebagai hamba Allah yang dicintai Allah. Sehingga mereka juga takkan berani untuk menyakiti hamba-hamba. Begitulah hal keadaannya yang patut kita belajar. Jadi Raja' bin Hayawah ni sejak daripada usia kecil dia dibimbing dalam penuh suasana kesolehan, sehinggalah dia membesar dalam keadaan soleh yang dicintai Allah. Raja' telah memulakan pengajiannya semenjak kecil lagi. Oleh kerana itu jiwanya terbuka luas untuk menerima segala ilmu, dan kemudiannya menjadi mantap dan sebati dalam jiwanya. Tumpuan utama anak kecil itu ialah untuk menerokai kitabullah, yakni Al-Quran, dan juga memetik hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada para sahabat yang masih hidup di zaman. Seluruh kehidupannya bergemerlapan dengan cahaya Al-Quran dan pimpinan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jiwanya penuh berisi dengan bimbingan dan hikmah. Manusia yang telah diberikan hikmah oleh Allah adalah manusia yang telah menerima kurniaannya yang melimpah ruah. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah sebut dalam Al-Quran, siapa yang Allah berikan hikmah, kebijaksanaan dan kefahaman yang mendalam dalam kehidupan beragama, maka merekalah orang yang telah dianugerahkan anugerah yang sangat banyak. Raja' sempat dan berpeluang mengambil nur ilmu daripada para sahabat yang terkemuka seperti Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau juga belajar dengan Abu Darda, Abu Yamamah, dengan Sayyidina Ubadah bin Samit, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan begitulah juga Abdullah bin Amru bin Al-As, An-Nuwas bin Sam'an, dan ramai lagi dalam kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Guru-gurunya ini ibarat pelita yang telah membimbingnya dan obor yang telah menerangi jalan dalam kehidupannya. Anak muda yang bertuah ini telah menyematkan dirinya dengan satu kata-kata hikmah yang sentiasa beliau jadikan sebagai ingatan dan tumpuan di dalam kita katakan menelusuri kehidupannya sebagai seorang muslim
yang sejati. Ya, dan kita juga ya boleh ambil kata-kata ni. Ya, kawan-kawan yang rajin minta tolong typekan. Ya, minta tolong tulis. Ya, supaya kita dapat kongsikan kata-kata orang soleh ni dan macam mana ya kata-kata itu menjadi inspirasi ya dalam kehidupan sehinggalah masya-Allah menggerakkannya menjadi orang yang sangat hebat. Beliau mengatakan alangkah eloknya Islam apabila ia dihiasi dengan iman. Ya, seorang tu Muslim, ya, orang Islam. Ya, tapi orang Islam ni kadang-kadang nama aja pada Islam. Ya, tapi perangai dan sifat tak macam orang Islam. Maka Islam tu jadi elok sebab apa? Sebab iman. Ya, Islam tu jadi elok sebab adanya keimanan. Maka kata Raja' bin Hayawah, alangkah eloknya Islam apabila dihiasi dengan keimanan. Ya, maka ya tak memada sekadar Islam saja jadi Muslim saja. Sebab apa? Nanti Nabi katakan akhir zaman ni manusia la yabqa minal Islam illa ismu. Ya, Islam tu tak kekal hanya pada nama aja. Ya. Nama aja lagi tinggal Islam, hak lain tu habis dah. Ya. Dah tak nampak ada sifat-sifat keislaman. Ya, sifat-sifat orang beriman. Maka Raja' bin Hayawah mengatakan alangkah eloknya Islam apabila dihiasi dengan iman. Alangkah eloknya iman apabila dihiasi dengan ketakwaan, masya-Allah. Ya, iman ya iaitu keyakinan yang teguh dalam hati. Ya, tak memada dengan sekadar keyakinan yang teguh tetapi tidak disulami dengan ketakwaan. Ya, yang menjadikan seseorang itu berapa ramai hari ini orang percaya ada syurga ada neraka. Ya, percaya iman lah tu, percaya ada syurga ada neraka. Tetapi sebab takwa tak ada, maka pada ketika itu dia tak bersungguh dalam melakukan amal yang mendekatkan kepada syurga. Dan begitu juga dia tak bersungguh dalam meninggalkan amal yang boleh menjerumuskan dia ke dalam neraka. Berapa ramai yang percaya bahawa ada malaikat kiri kanan ni. Ya, ada malaikat kiri kanan. Tapi dalam kita katakan kehidupan harian pada lagak laku dan perbuatan macam tak ada malaikat. Ya, macam tak ada malaikat. Oh, kalau CCTV ada kat depan, Masya Allah, punyalah jaga. Ya. Macam sekarang ni, ya. Punyalah jaga. Ya. Cara berdiri, cara duduk pun jaga. Sebab apa? Ada CCTV. Sedangkan CCTV Allah Ta'ala sentiasa ada. Malaikat kiri kanan duduk hati kita. Semua akan dibentangkan nanti di hari akhirat kelak. Ya. Jadi kadang-kadang Masya Allah dengan kamera takut sangat. Ya. Tapi dengan malaikat kiri kanan tak rasa takut pun. Ya. Tak rasa bimbang. Ya. Jadi yang rasa bimbang dan takut tu sebab apa? Sebab takwa. Maka dengan sebab itulah kata Raja' bin Hayawah, alangkah eloknya iman apabila iman itu dihiasi dengan ketakwaan. Ya, maksudnya tak memada sekadar percaya saja, ya, tetapi Masya Allah tidak ada rasa gerun dan gementar. Sehingga kegerunan dan gementar tadilah yang menggerakkan kita untuk melakukan ibadah yang banyak dan ya menghentikan kita daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah eloknya ketakwaan apabila dihiasi dengan ilmu, masya-Allah. Ya, jadi kata Raja' bin Hayawah, ya, Islam sudah, beriman sudah, bertakwa sudah, maka jadilah ulama. Ya, maksudnya apa? Dengan ilmu. Ya, jadilah orang alim. Ya, maksudnya hiasilah diri ini, ketakwaan ini dengan memperbanyakkan ilmu. Yang mana ilmu itu akan menjadi pedoman kepada kita. Yang berikutnya, alangkah eloknya ilmu apabila dihiasi dengan amalan. Ilmu tu pula jadi lebih bernilai. Ya, kalau takat kita katakan ada ilmu saja, maklumat saja, ya, kita kalahlah dengan Syekh Google. Ya. Google ni segala maklumat ada. Ya. Kita type aja tajuk apa pun, masya-Allah. Ya. Baru-baru ni kita mengajar kitab Syama'il. Ya. Jadi salah satu daripada burung yang pernah Nabi kita makan ialah burung Tubarok. Ya.
nak cerita pada kawan-kawan ni Hubara macam mana tu payah sangat. Ya, jadi kita kata cuba type tengok. Ya, Hubara dekat Google ini. Ya, type aja Hubara dekat Google ini. Keluar tu dia. Ya, jelas nampak. Ya, video pun ada. Masya-Allah. Ya, macam mana yang kata burung Hubara tu. Itulah kata Masya Allah. Ya, kalau sekadar maklumat, ya, kita kalah dah dengan Google. Ya, kalau sekadar maklumat ni. Ya, tetapi ya, mestilah dengan amal. Ini yang akan melebihkan kita. Iaitu ya, bukan hanya sekadar ada maklumat, tetapi ia dihiasi pula dengan amal kepada maklumat yang kita ada tu. Ilmu yang ada tu yang diamalkan. Alangkah eloknya amalan jika dihiasi dengan istiqamah. Masya Allah. Ya. Jadi itu di antara kata-kata hikmah yang menjadi pedoman hidup Raja' bin Hayawah. Ya, dia kata alangkah eloknya amalan jika dihiasi dengan istiqamah. Ya, sebab apa? Ilmu ya, diamalkan. Tapi kadang-kadang amal sekali aja. Ya, amal sekali aja. Kemudian dah tak buat dah. Ya, maka yang terbaik itu ialah orang yang boleh istiqamah. Sebab itulah Nabi kita katakan ya, sebaik-baik amal madima sahibuhu wa in qalla, amalan yang dilakukan secara berterus-terusan oleh orang yang melakukannya, wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit. Ya, galakkan berselawat kepada baginda Nabi. Ada orang yang dia ambil masa berselawat ya, tiap-tiap kali selepas solat, contohnya 10 kali, maka sepanjang hari dia dapatlah 50 kali. Ya, contohnya dalam 5 waktu solat. Ya, ada orang dia ambil 20 kali, maka ya, dapatlah secara harian tu dia dapat 100 kali selawat. Ya, ada orang ya, dia hanya duduk sekali aja baca sampai 1000 kali selawat. Esoknya langsung tak puas. Ya, maka dia dapatlah 1000 tu aja. Ya, maka orang yang melakukan secara istiqamah berterus-terusan itu lebih utama. Sebab itulah ulama mengatakan bahawa al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Ya, istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Ya, orang duk sukalah nak dapat karamah ni, boleh berjalan atas air lah, boleh terbang lah, boleh apa lah. Ya, kalau takat boleh berjalan atas air, ikan lagi hebat, dia boleh duduk dalam air terus. Ya, kalau takat boleh terbang aja, burung lagi hebat. Ya, jadi yang paling hebat dalam hidup manusia ni ialah orang yang istiqamah dalam amal. Itu yang paling hebat. Ya, kerana dia berterus-terusan menjadi hamba Allah yang tekun dengan ibadah dia. Raja' bin Hayawah pernah menjawat jawatan penasihat kepada beberapa orang khalifah Bani Umayyah. Bermula daripada Abdul Malik bin Marwan hinggalah ke zaman Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Ya, daripada zaman Abdul Malik bin Marwan tu, ya, sampailah kepada zaman Umar bin Abdul Aziz. Dia ni merupakan ya, penasihat kepada khalifah. Ulama yang menjadi rujukan para khalifah. Walau bagaimanapun hubungan rapatnya dengan Sulaiman bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz berbeza sama sekali dengan hubungannya dengan khalifah-khalifah yang lain. Ya, tetapi dalam kehidupan Raja' bin Hayawah ni, dua orang khalifah ni sangat-sangat akrab dengan dia. Ya, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, iaitu khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz. Ya, dan juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, ini merupakan ya, dua khalifah yang sangat akrab dengan Raja' bin Hayawah. Faktor yang menyebabkan para khalifah Bani Umayyah tertarik dengan Raja' ialah pandangannya yang bernas. Ya, apabila satu-satu isu tu dia boleh dia boleh merenung, dia boleh meninjau, dia boleh melihat, kita katakan berfikir dalam kotak, luar kotak, dan sebagainya. Maka ni orang yang berfikir arah tinggi. Pandangannya yang bernas, nasihatnya yang ikhlas, niatnya yang tulus, dan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan banyak isu dan banyak perkara. Apa yang paling utama ialah sikapnya yang tidak mengharapkan habuan daripada para khalifah. Yang paling utama sekali, dia ni dalam menasihati para khalifah bukan kerana
nak mengharapkan sesuatu, ya, kalau kerana mengharapkan sesuatu itulah yang kadang-kadang jadi payah. Mula-mula kata haram, kemudian bila ada pula kita katakan tekanan sikit aja, maka nak kata halal pun tidak, nak kata haram pun tidak, maka jadi halalah. Bercampur halal haram. Halalah. Sebab apa? Mula-mula kata haram, kemudian apabila dapat tekanan sikit aja, dia berubah dah, duk fikir pula macam mana cara nak bagi jadi halal. Itu yang jadi halalam tu, halal campur haram. Maka raja ni tertariknya para khalifah kepadanya kerana dia orang yang memberi nasihat dalam hal keadaan tak mengharapkan apa-apa ganjaran. Berbeza sama sekali dengan orang-orang lain yang sentiasa mencari kesempatan dalam satu perhubungan. Hubungan yang wujud antara raja dan para khalifah Bani Umayyah merupakan satu anugerah Allah kepada mereka. Malah ia adalah suatu limpahan kurnia untuk mereka. Raja memainkan peranan dalam mengajak para khalifah melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik. Beliau membimbing mereka supaya melalui jalan yang betul yang telah ditunjukkan dalam nas kehidupan Rasulullah SAW. Beliau juga berperanan menyekat mereka daripada terjerumus dalam segala unsur yang tidak baik dan memujuk mereka ke jalan yang benar, memberi mereka galakan supaya mereka memanfaatkannya. Beliau juga menunjuk ajar mereka jalan yang tidak betul dan membimbing mereka supaya tidak melaluinya. Inilah peranan para alim ulama tu, mereka sebagai penasihat. Itu yang kita katakan tadi itu, rosaknya satu kerajaan disebabkan rosaknya para alim ulama. Kalau saat ada lagi alim ulama yang ikhlas dalam kita katakan ilmunya, ketakwaannya, nasihatnya macam Raja' bin Hayawah ni, insya-Allah akan selamatlah negara. Segala nasihat yang diberikan hanyalah kerana Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi kemaslahatan seluruh umat Islam yang hidup di zamannya. Ada suatu peristiwa yang membuka jalan untuk Raja' bin Hayawah berhubung lebih rapat dengan para khalifah. Malah peristiwa ini menggariskan peranan yang perlu dimainkan oleh beliau bersama para khalifah. Peristiwa ini telah diceritakan oleh beliau sendiri sebagaimana diriwayatkan. Ini kata Raja' bin Hayawah ni, dia cerita sendiri. Sebab apa? Bila orang tanya dia kenapakah dia ni rapat dengan para khalifah, rajin menegur para khalifah, bahkan juga dia disegani dan dihormati, maka dia pun cerita rahsia kenapakah beliau bersikap demikian. Kata Raja' bin Hayawah, suatu ketika aku berada bersama Sulaiman bin Abdul Malik, raja sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di tengah-tengah orang ramai, ketika itu aku terlihat seorang lelaki sedang berjalan menuju ke arah kami dari tengah kesesakan orang. Tengok ada seorang dengan penampilan yang sangat baik, datang kepada beliau yang sedang duduk bersama dengan Sulaiman bin Abdul Malik. Rupa parasnya kelihatan baik dan mulia. Orang ini berjalan di celah-celah orang ramai. Aku menyangka dia mahu menemui khalifah. Raja ni duk ingat, orang ni pada mana ni tak kenal pula. Dengan pakaian penampilan yang sangat baik. Rupa yang sangat mulus. Datang nak jumpa, mungkin orang ni datang nak jumpa khalifah. Mencelah-celah jemaah yang ramai. Namun sangkaanku meleset apabila dia mula mendekatiku. Dia berdiri di sebelahku dan mengucapkan salam kepadaku. Orang tadi tu datang berdiri di sebelah Raja' bin Hayawah dan mengucapkan salam. Orang itu kemudiannya berkata, wahai Raja', engkau sebenarnya sedang diduga untuk berada bersama lelaki ini, sambil menunjukkan tangannya ke arah khalifah. Jadi orang tu kata pada Raja', kamu ni sebenarnya sedang diuji.
ya untuk berdamping dengan orang-orang macam ni. Ya, ditunjuk pada khalifah. Berdamping dengan orang ini akan membawa engkau kepada keuntungan atau bencana yang besar. Ya, berkawan baik dengan para pemerintah ni, ya, sama ada akan jadi untung banyak ataupun bencana besar. Jadikanlah kesempatan untuk mendampingi mereka sebagai suatu keuntungan untuk kamu dan untuk seluruh umat manusia. Ya, Raja ni pun heranlah, kawan ni dah datang pada mana pula, dah tak pernah jumpa. Rupa paras yang sangat indah dan menawan. Ya, pakaian yang sangat bersih. Tiba-tiba dia bagi nasihat pula macam penceramah jemputan. Dia pun heran, dia siapa pula ni? Ya, daripada mana datang? Ya. Dia kata aku tak kenal orang ni. Ya, tapi nasihat dia sangat bernas. Ya. Sedarlah wahai raja, bagi orang yang berkuasa, jika ada seseorang yang tidak berkemampuan datang kepadanya untuk meminta bantuan, tetapi dia tidak membantunya, sesungguhnya pada hari dia menemui Allah kelak, dia pasti akan dipertanggungjawabkan. Ya, para pemerintah ni dia kena ingat. Ya, bila ada dalam kalangan rakyat yang susah, yang tak berkemampuan, yang mengharapkan, ya, dia tolong, tiba-tiba dia tak tolong, akhirat nanti, ya, dia akan dipersoalkan. Ya, pesan orang ni kepada raja. Ingatlah wahai raja, sesiapa yang membantu saudara muslimnya, sesungguhnya Allah akan membantunya. Siapa tolong orang lain, Allah tolong dia. Siapa mudahkan, ya, usaha orang lain, Allah mudahkan usaha. Siapa yang, ya, tunaikan hajat orang, Allah tunaikan hajat dia. Itu prinsip yang kita kena pegang. Ya, prinsip yang kita kena pegang dalam hidup ni. Ya, kalau macam tu insya-Allah kita tak akan konflik dengan siapa-siapa, kita akan cuba sebaik mungkin untuk kita mudahkan. Ya, untuk kita mudah. Antara amalan yang paling disukai oleh Allah ialah apabila seseorang itu mengembirakan hati saudaranya yang muslim. Ya, ini sebagaimana ada dalam hadis Faiz, ya, Nabi kita mengatakan afdalul a'mal, sebaik-baik amal. Ya, idkhalus surur fi qalbil mu'min, mengembirakan hati orang yang beriman. Sebab itulah Nabi kita sentiasa ceria, sebab keceriaan baginda tu menceriakan suasana dan keadaan. Ya, Nabi kita berwajah, ya, sentiasa bermanis muka. Ya, Nabi kita suruh senyum. Ya, supaya apa? Ya, menceriakan keadaan. Senyum bukan yang modal banyak pun. Ya, Nabi kita katakan tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyumanmu pada wajah saudaramu saat berhadapan dengan saudaramu, bagimu ganjaran pahala sedekah. Masya-Allah, ya. Bukan payah nak banyak mana pun, hanya senyum aja. Ya, tak rugi apa pun. Lainlah kalau sekali senyum jatuh 4 batang gigi, tak payah senyum lah. Ya, kalau macam tu rugi sangat. Ya, ni tak ada apa, tak rugi apa pun. Tak rugi apa pun. Ya, jadi senyum aja. Ya, maka orang ni pesan pula pada raja ni, ya, intipati daripada hadis Nabi tadi tu. Ya, seafdal amal di sisi Allah ialah, ya, mengembirakan hati orang lain. Orang dalam kesusahan kita bagi bantu. Ya, ni saudara-saudara kita yang berada di Kedah, di Melaka, banyak mengalami, ya, musibah ni. Ya, waktu-waktu yang macam ni kita tengok, ya, mana-mana badan yang ada menguruskan bantuan kepada mereka, tak banyak pun kita sumbang. Ya, tak banyak pun kita sumbang. Ya, kalau tak mampu dengan sumbangan kewangan sekalipun, sumbang doa kita. Ya, sumbang doa kita. Ya, masing-masing update status Facebook masing-masing, doa supaya kawan-kawan lain pakai amin. Ya, supaya jadi juga kebaikan. Ya, buat saudara kita di sana, mudah-mudahan, ya, Allah tabahkan hati mereka, Allah gantikan, ya, tiap-tiap yang hilang daripada mereka kerosakan tu digantikan dengan kemurahan rezeki dan juga pahala yang besar di atas, ya, kesabaran mereka. Ya, jadi niat dalam hidup kita ni, kita nak senangkan orang lain. Ya, kita nak bagi orang lain rasa suka. Sebab apa? Mengembirakan hati orang lain itu adalah amalan yang sangat Allah, ya, yang sangat Allah Subhanahu wa taala, ya, sukai. Ketika mana aku sedang mendengar dengan penuh perhatian setiap, ya, kata-kata yang sangat bernas daripada lelaki itu, dan aku berharap dia akan memanjangkan lagi nasihatnya. Ya, waktu tengah duduk dengar tu, tiba-tiba khalifah panggil. Ya, tiba-tiba khalifah bertanya,
di mana Raja' bin Hayawah. Ya, maka pada ketika itu kata Raja', dia pun menoleh dan menyahut, saya di sini. Ya, Khalifah bertanya sesuatu masalah, maka aku pun menjawab, ya, dan menyelesaikan persoalan yang ditanya oleh Khalifah. Selesai menjawab persoalannya, aku menoleh dan mencari lelaki yang telah memberikan nasihat tadi itu. Maka kata Raja', ya, saya mencari dia di mana-mana pun tidak ditemui lagi. Masya Allah. Jadi tak tahulah siapa orangnya yang datang, ya, menjadi kita katakan satu sentuhan rohani kepada Raja' bin Hayawah ni, sehinggalah pesan-pesan orang tadi itu menjadi azimat untuk dia pegang ketika mana dia bermuamalah dengan para khalifah. Ya, bagaimana dia menjaga hubungan dengan para khalifah, tetapi dia ada prinsip yang dipegang. Ya, perlu dia memastikan tiap-tiap peluang yang ada bersama khalifah tu adalah peluang keuntungan akhirat dia dan keuntungan untuk umat Islam. Ya, bukan untuk keuntungan peribadi dia. Macam mana nasihat orang tadi. Dan perlulah dia usaha mengembirakan, ya, saudara Islam dia yang lain. Ya, dengan jalan dia mendekati para khalifah. Berbagai kisah menarik berlaku di antara Raja' bin Hayawah dengan para khalifah Bani Umayyah yang sehingga kini masih terukir dalam lipatan sejarah. Kisah-kisah ini telah menjadi sebutan, ya, generasi demi generasi. Suatu ketika berada dalam majlis Abdul Malik bin Marwan, Khalifah diberitahu tentang seseorang yang mempunyai niat yang jahat terhadap kerajaan Bani Umayyah. Ya, ada laporan daripada kita katakan daripada para penyiasat ataupun mata-mata dan sebagainya, ya, yang bagi tahu kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ada orang ni Fulan bin Fulan ada niat jahat terhadap kerajaan. Ya, Abdul Malik bin Marwan. Baginda diberitahu bahawa orang ini adalah pengikut dan penyokong, ya, Abdullah bin Zubair. Dimaklumkan pula, ya, orang ni adalah penyokong, ya, Abdullah bin Zubair. Penasihat khalifah kemudiannya menyebut segala perbuatan dan kata-kata orang ini hingga membangkitkan kemarahan khalifah. Ya, orang yang datang buat report ni pula, ya, sebut semualah, ya, laporan secara detail, ya, tentang kata-kata ataupun, ya, komen-komen orang ni. Demi Allah, dengan izin Allah, jika saya berjaya menangkapnya, nescaya aku akan membunuhnya. Ya, akan menghukumnya. Saya akan hukum dia dan saya akan hayunkan pedang ke lehernya. Ya, kata khalifah dengan marahnya. Tidak berapa lama kemudian dengan izin Allah, lelaki tersebut berjaya ditangkap dan dihadapkan di hadapan khalifah. Sebaik sahaja khalifah melihat lelaki itu, kemarahannya meluap-luap dan baginda menjadi begitu bersedia untuk melaksanakan, ya, sumpah yang telah dilafazkan. Ya, iaitu demi Allah, kalau dapat dia kata aku akan hukum, ya, akan hayun pedang ke leher. Walau bagaimanapun, ya, dalam kemarahan khalifah yang sedemikian, ya, tiba-tiba bangun seorang penasihat, ya, yang sangat belas ihsan, iaitu Raja' bin Hayawah. Beliau berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberikan engkau kuasa seperti mana yang engkau inginkan sekarang. Balaslah pemberian Allah itu dengan memberikan kemaafan seperti mana yang Allah mahukan. Masya Allah. Ya. Dia kata Allah bagi kuasa pada kamu. Ya. Macam mana yang kamu nak kuasa, Allah bagi kuasa pada kamu. Maka bagilah kemaafan macam mana yang Allah nak pula. Ya. Jadi kalau kamu nak kuasa, Allah dah bagi. Ya. Allah pula nakkan seorang hamba yang suka memaafkan orang lain. Ya, kerana Allah tu sendiri bersikap pemaaf. Dan begitulah juga Nabi kita berpesan supaya kita ni, ya, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Ya, taqallaku bi akhlaqillah. Ya, bersikaplah dengan sikap, ya, Allah. Kalau Allah Maha Pemurah, kita juga kena jadi pemurah. Kalau Allah Maha Pemaaf,
kita juga kena jadi, kita juga kena jadi pemaaf. Maka pada ketika itu Raja' ini menasihati kepada khalifah yang sedang membuat kemarahan untuk bunuh orang ni. Maka dia ingatkan, tuan dapat jawatan khalifah ni pun sebab Allah yang bagi. Jadi Allah memberikan kepadamu jawatan sebagaimana yang engkau mahukan. Sekarang ni tunai pula hak Allah, di mana Allah mahukan engkau memberikan kemaafan. Khalifah apabila mendengar kata-kata penasihatnya, apatah lagi dia seorang ulama yang sangat dihormati, langsung terdiam mendengar kata-kata raja, dan kemarahannya pun reda seketika itu juga. Baginda kemudiannya memaafkan lelaki itu, membebaskannya, bahkan memberikannya layanan yang baik. Jadi kita tengok macam mana kadang-kadang konflik yang berlaku dalam masyarakat ni sebab penasihat yang tak baik. Penasihat yang tak baik, yang mengapi-apikan, yang datang cerita hal-hal yang tak sepatut cerita. Maka akhirnya dalam keadaan kita katakan tak ada marah pun, tiba-tiba dia terpercik api kemarahan. Disebabkan nasihat yang tak baik. Tapi orang yang apabila nasihat dia tu kerana Allah, kerana untuk ummah, maka pada ketika itu sentiasa akan datang nusrah daripada Allah, sehingga Masya Allah yang jadi ialah yang baik-baik. Kita rehat seketika dan insyaAllah kita sambung selepas ini. InsyaAllah. Pada anda, sahabat saya, teruskan setia bersama kami. Kita akan ikuti pengajian Hayatul Salihin kita kembali selepas ini, pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Dengarkan kami di Ipoh, Perak 102.7 FM. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Selepas 24 tahun berjaya membangunkan 13 tahfiz terkemuka di Malaysia dan melahirkan ratusan penghafal Al-Quran, kini Yayasan Sofa telah melancarkan projek terbesar mereka, pembinaan Kompleks Islam As-Sofa di Seremban. Kompleks yang bakal siap pada tahun 2025 ini akan menempatkan 3,000 penghafaz Al-Quran dan ilmuwan hadis. Jom bersama As-Sofa. Layari laman web dan FB Yayasan Sofa Negeri Sembilan sekarang. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan je lah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 6. Definisi hadis ialah aqwalun nabi. Yang pertama ialah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah wa af'alihi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah taqriratihi. Takrir ini ialah pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sifat fizikal Rasul, dan orang juga yang soleh ini adalah orang yang melakukan ibadat, orang baik, dan belum tentu dia itu adalah orang alim. Dan orang alim, orang yang mempunyai ilmu, belum tentu dia ni kuat melakukan amal ibadat. Sebab itu jangan kita mengukur keilmuan seseorang itu dengan amal ibadat. Oh, dia ni sembahyang tahajud banyak, dia ni rajin bersedekah, dia selalu puasa sunat, maka kita pun mengatakan dia alim. Salah. Kerana kealiman seseorang itu bukan diukur dengan pakaian, bukan diukur dengan amal ibadahnya. Kerana amal ibadah itu adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan ilmu mesti kena amanah dengan. Dah faham hadis, baru dapat kita hayati dan praktikkannya. Ikuti segmen Mutiara Hadis setiap Jumaat jam 3.10 petang bersama Ustaz Bukhari Abdul Rahman. Mutiara Hadis memperkemas ibadah harian.
Terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Info Dia Islami untuk Hayatul Solihin. Kita bawakan kisah pada malam ini seorang tokoh kita nak kenali, Rajak bin Haywah. InsyaAllah kita sama-sama dengarkan. Pada anda yang terus menonton di Facebook dan YouTube, terima kasih yang berkongsi catatan dengan kita. Kita nak sambung lagi pengajian bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hasri Hashim Al-Bindani untuk pengajian kita malam ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Babuna fillah, begitulah gambaran bagaimana seorang ulama yang dihormati dan disegani sehingga menjadi kita katakan penyelamat kepada rakyat, dan dalam masa yang sama penyelamat kepada pemerintah daripada melakukan kezaliman dan dipersoalkan di hari akhirat kelak. Baik, pada tahun 91 Hijrah, Al-Walid bin Abdul Malik menunaikan haji dengan diiringi oleh Rajak bin Haywah. Khalifah pergi buat haji, kemudian diiringi oleh ulama. Apabila sampai di Madinah, mereka menziarahi Masjid Nabawi Asy-Syarif ditemani oleh Umar bin Abdul Aziz. Waktu itu Umar bin Abdul Aziz adalah gubernur Madinah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz adalah gubernur Madinah. Khalifah seterusnya berhasrat untuk melihat Masjid Nabawi dengan lebih dekat kerana baginda berazam untuk meluaskan kawasan masjid tersebut sehingga menjadi 200 hasta luasnya. Masya Allah, nak diluaskan lagi sampai dengan keluasan 200 hasta. Untuk tujuan itu orang ramai diminta keluar bagi membolehkan khalifah membuat tinjauan dengan teliti. Semua orang yang ada dalam masjid ni diminta keluar sekejap kerana khalifah dan rombongan ni nak meneliti seluruh kawasan untuk perluasan Masjid Nabawi. Orang ramai pun diarah keluar daripada masjid dan semua orang keluar kecuali Sa'id bin Al-Musayyab. Ni tokoh ulama terkenal ni. Sa'id Musayyab ni bukan calang-calang orang, menantu Sayyidina Abu Hurairah dan seorang tokoh yang terkemuka di kota Madinah. Bahkan Masya Allah dengan kita katakan Umar bin Abdul Aziz pun sangat segan dengan Sa'id Al-Musayyab ni kerana ketokohan dan keilmuannya. Semua orang dah keluar kecuali Sa'id Al-Musayyab kerana para pengawal tidak berani mengarahkannya keluar. Para pengawal masjid ni tak berani nak arahkan Sa'id ni keluar. Macam kalau kita ni lah, kita pergi nak ziarah makam Rasulullah, Masya Allah, jauh. Dia suruh macam tu aja. Mudah-mudahan Allah rezekikan saya, Faiz dan semua kawan-kawan dapat ziarah Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Amin. Jadi Sa'id Al-Musayyab tak ada orang nak berani piluk bisik pada dia, tuan minta keluar pada masjid. Khalifah nak perhatikan, nak buat tinjauan ni di masjid. Tak ada orang berani bercakap. Lalu Umar bin Abdul Aziz yang ketika itu menjadi gubernur Madinah menghantar wakil kepada Sa'id Al-Musayyab. Dia hantar wakil lah pada Sa'id Al-Musayyab ni. Ni pun tabi'in juga, tabi'in terkemuka juga. Salah seorang daripada 7 orang fuqaha yang sangat disegani di kota Madinah Al-Munawwarah. Wakil itu dengan sopan berkata, alangkah baiknya tuan jika tuan keluar seperti mana orang lain. Alangkah baiknya kalaulah tuan pun keluar sebagaimana orang lain. Sa'id bin Al-Musayyab walau bagaimanapun menjawab, saya tidak akan keluar dari masjid ini kecuali pada waktu yang biasa saya keluar setiap hari. Disebabkan dia ni tak ada rutin harian dia dah. Duduk dalam masjid sampai jam sekian-sekian, masa sekian-sekian, maka dia takkan keluar lagi, tak sampai masa dia tu. Mungkin dengan nak menghabiskan bacaan wirid-wirid dia dan sebagainya. Bukan duduk lepak saja-sajalah. Ada lah bacaan-bacaan tu. Sebagaimana disebutkan orang yang selepas solat subuh dia duduk dalam masjid sehinggalah kita katakan sampai waktu isyraq, kemudian dia sembahyang sunat 2 rakaat, maka dapat ganjaran pahala umrah. Masya Allah, dapat ganjaran pahala umrah. Tak payah pakai modal 10,000 pun. Ni musim Covid ni kalau pergi umrah pun Masya Allah mahal ni musim ni. Jadi bagaimana dengan Masya Allah dengan seseorang itu hanya duduk dalam masjid saja, tunggu sampai waktu isyraq, kemudian sembahyang sunat, dah dapat ganjaran pahala umrah.
kan mudah. Ya, tak perlulah sampai kita katakan nak habiskan modal beribu-ribu hanya untuk satu umrah saja. Ya, bagi yang berkemampuan silakan. Kita pun teringin nak pergi juga. Ya, tapi maksudnya kalaulah ya kita tak berkemampuan dan sebagainya, pahala umrah tu sentiasa terbuka luas untuk kita. Jadi mungkinlah dengan Sa'id Al-Musayyab ni sedang menghabiskan auratnya ataupun duduk pada selang-selang masa yang telah beliau tentukan. Saya tidak akan keluar dari masjid ini kecuali pada waktu yang biasa saya keluar setiap hari. Seorang kemudian berkata kepada Sa'id, alangkah baiknya Tuan bangun dan memberi salam kepada Amirul Mukminin. Kalau macam tu dah tak nak keluar, alangkah baiknya kalau Tuan bangun bagi salam pada Amirul Mukminin. Kemudian jawab Sa'id Al-Musayyab, saya datang ke sini untuk berdiri di hadapan Tuhan sekalian alam. Bukan untuk berdiri pada orang lain. Masya Allah. Ini kita katakan bagaimana para alim ulama tu, Masya Allah. Mereka sangat tegas dalam prinsip-prinsip mereka. Kita dah baca dulu cerita Salim bin Abdullah bin Umar. Kalau ingat lagi macam mana, Masya Allah. Salim bin Abdullah bin Umar ni sangat hebat. Ketika mana berhadapan dengan para khalifah. Maka begitulah juga dengan Sa'id Al-Musayyab ini. Siapakah orang tua itu, tanya khalifah. Dalam hal keadaan yang macam tu dia tak nak keluar ni, khalifah pun mula tanya. Apabila Umar bin Abdul Aziz mengetahui apa yang berlaku di antara Sa'id Al-Musayyab dengan wakilnya, beliau membawa khalifah jauh daripada tempat Sa'id. Dia pun kono khalifah bawa pergi jauh. Dengan pergi dekat-dekat situ. Sementara itu Raja' bin Hayawah pula mengajak khalifah berbuat kerana mereka berdua mengenali sifat bengis khalifah. Tahu dah ni kalau khalifah marah ni masalah ni. Maka dilayani khalifah tadi tu. Tiba-tiba khalifah tanya, siapa orang tua itu? Tanya khalifah kepada mereka, bukankah itu Sa'id bin Musayyab? Maka ya, wahai Amirul Mukminin, jawab mereka sambil menceritakan kehebatan pegangan agama dan ilmunya serta kelebihan dan ketakwaan. Orang pun ceritalah, dia ni tokoh ulama terkenal di Madinah, dia ni orang disegani, orang dihormati dan sebagainya. Jika syekh itu tahu di mana Amirul Mukminin, sudah tentu dia akan bangun dan memberi salam. Tetapi penglihatannya sudah kabur. Kata dia orang. Dia mata tak rupa nampak dah. Sebab dia dah tua. Mereka mencari helah supaya khalifah tidak menjadi marah kepada Sa'id. Al-Walid yang dari tadi mendengar celoteh mereka berdua berkata, saya sudah pun kenali syekh ini. Kita sebenarnya yang patut menemui dan memberi salam kepadanya. Maka apabila dia orang kata macam tu, dia orang pun cerita tentang kebaikan Sa'id Al-Musayyab, ketokohannya, sampailah khalifah kata, saya kenal. Kita yang kena pergi jumpa dia, bukan dia datang jumpa kita. Masya Allah. Begitu bagaimana elok mereka supaya tak berlaku yang tak baik kepada Sa'id. Khalifah kemudiannya berjalan di sekitar masjid hingga sampai ke tempat Sa'id bin Al-Musayyab. Baginda berdiri di hadapan Sa'id dan mengucapkan salam serta berkata, apa kabar wahai Syekh? Sa'id Al-Musayyab yang sedang beribadah tidak berganjak dari tempat duduknya. Beliau membalas, saya sihat dengan nikmat Allah dan segala pujian dan anugerah itu adalah miliknya. Bagaimana pula khabar Amirul Mukminin? Semoga Allah memberi taufik untuk melaksanakan apa yang disukainya dan diredainya. Al-Walid pun berlalu pergi sambil berkata, tidak ramai seperti orang ini. Inilah generasi salafus salih yang masih ada. Maksudnya begitulah apabila kebijaksanaan para penasihat menasihati raja akan mengubah persepsi dan juga pandangan raja tersebut. Kadang-kadang para khalifah, para pemerintah, mereka tidak dekat dengan rakyat. Mereka hanya kita kata ada batas, kita katakan yang memisahkan mereka dengan rakyat jelata. Maka penghubung para pemerintah dengan rakyat ni ialah para penasihatnya. Maka dengan sebab itulah penting para penasihat, raja-raja, para khalifah ni adalah orang-orang yang tahu hukum hakam,
orang-orang yang tahu kita katakan akhlak-akhlak kesolehan, yang mana mereka bila menyampaikan sesuatu perkara yang disampaikan tu dengan penuh kita katakan kebijaksanaan, benda yang kita katakan pahit pun boleh jadi manis apabila disampaikan dengan penuh kebijaksanaan. Begitulah peranan yang telah diambil oleh Umar bin Abdul Aziz dan juga Raja' bin Haywah ketika menghadapi masalah dalam Masjid Nabawi itu apabila Sa'id al-Musayyib tidak mahu keluar waktu lawatan khalifah. Jadi itulah pentingnya kita katakan kebijaksanaan. Kadang-kadang hanya dapat maklumat daripada para penasihat. Itu yang kadang-kadang keputusan, tindakan dan sebagainya sesuai dengan apa yang dimaklumkan melalui maklumat-maklumat yang disampaikan melalui penasihat. Kalaulah penasihat tu orang yang jujur, orang yang baik, orang yang beramanah, maka pada ketika itu insya-Allah bawa maslahat yang besar kepada masyarakat. Panjang lagi kisah ni sebenarnya, sebab kita belum lagi cerita bagaimana kebijaksanaan Raja' ini dalam melantik Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, sedangkan Umar ni orang yang sangat-sangat tak nak jawatan khalifah, tapi kerana kebijaksanaan dia sebagai seorang penasihat kepada raja, berjaya melantik Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang terkenal, khalifah yang sangat adil, dan keadilannya itu dicemburui oleh sesiapa pun. Jadi insya-Allah saya rasa kisah tu kita tangguh untuk siri yang akan datang. Mudah-mudahan kita dapat banyak manfaat daripada kisah seorang soleh Raja' bin Haywah ni. Sampaikan dikatakan Allah turunkan hujan hanya kerana doa mereka ni, masya-Allah. Begitulah solehnya dan hebatnya ketakwaan, dan begitulah juga rahmat dan kasih Allah kepada mereka, sehinggalah menyeluruh kebaikan itu kepada seluruh umat. Jadi insya-Allah kita akan sambung dan seri yang akan datang. Terima kasih kepada kawan-kawan yang buat catatan dan sebagainya. Terima kasih juga pada yang kongsi pengajian kita ini. Mudah-mudahan masing-masing dapat kebaikan. Wallahu a'lam. Amin, insyaAllah. Jazakallah khair Ustaz untuk perkongsian kita kali ini. Dalam Hayatul Salihin, kita kenali seorang tokoh Raja' ini. InsyaAllah kita nak sambung lagi pengajian kita minggu hadapan, hari dan waktu yang sama, Khamis 9 malam. Untuk anda, pastikan terus stay bersama kami. Dan ulangan untuk Hayatul Salihin kita bawakan pada setiap hari Sabtu jam 9 malam, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Jumpa lagi Ustaz insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, anda terus stay bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kuching 93.7 FM. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin, sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. IKIM kembali bersama anda dalam Karnival Buku Ilmiah 4.0 Anjuran MAPIM bermula 15 Oktober sehingga 15 November 2021 secara dalam talian. Membawakan buku-buku terhebat IKIM dengan diskaun bermula 20% hingga 60%. Serta percuma CD terbitan Radio IKIM untuk setiap pembelian buku IKIM. Layari sekarang www.ikimniaga.my atau di Shopee dan Lazada IKIM Niaga. Cari IKIM Jarak Niaga. Hubungi 011 576 95